Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Sekilas Pandang. Kali ini tajuknya hukuman mati mandatori dimansuhkan. Pelbagai reaksi rakyat, pemimpin-pemimpin politik dan juga pemimpin-pemimpin aktivis-aktivis dalam NGO memberi pandangan masing-masing. Tetapi yang menarik perhatian saya pada malam ini apabila Tuan Haji Hanif Katri kata ini perkara yang cukup terbaik yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya nak tanya Tuan Haji Hanif Katri, apa yang terbaik tu Tuan Haji? Baik, mungkin ramai daripada kita di luar tidak mengikuti perkembangan ini daripada dulu. Tapi pada hakikatnya, selepas PRU 14, selepas penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan, semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Dalam Negeri, ada satu jawatan kuasa menyelidik undang-undang jenayah untuk membaik pulih dan membuat pindaan yang perlu supaya dia bersifat lebih adil, lebih mementingkan keperluan rakyat dan juga kepentingan negara. So saya masih ingat lagi pada masa itu isu tentang hukuman mati mandatory ni adalah salah satu isu yang dibentangkan untuk diteliti oleh jawatan kuasa terbabit. Dengar katanya Tuan Haji juga AJK dalam tu ke? Ya, saya ada dijemput pada masa itu sebagai salah seorang ahli panel untuk selidikan dan ada beberapa mesyuarat dihadiri. Tapi malangnya dalam proses nak menyediakan kemuktamadannya, kerajaan telah jatuh. Dan selepas itu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih dengan Perikatan Nasional. Untuk berlaku adil kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau meneruskan dengan jawatan kuasa tersebut, tapi pada kali ini saya tidak dijemput lagi lah. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa itu pernah juga diumumkan oleh Menteri Parlimen dan Undang-Undang pada masa itu, Taqiyuddin Hassan, seperti mana yang diumumkan oleh mendiang Louis Wee Kiong pada masa Pakatan Harapan, bahawa isu hukuman mandatory ini masih dalam proses untuk dihalusi dan akan diumumkan secepat mungkin keputusannya. Malangnya, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin pun jatuh. Dan apabila Ismail Sabri Yaakob mengambil alih, sekali lagi untuk berlaku adil kepada beliau, perkara itu diteruskan. Saya percaya jawatan kuasa itu diberi nama baru. Tapi walau apa sekalipun, ianya diteruskan. Daripada zaman Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, perkara itu disambung dan disinambungkan sampailah kerajaan Ismail Sabri mengeluarkan keputusan muktamad kerajaan. Ya, perkara ini cuma akan terlaksana apabila undang-undang berkenaan dibentangkan dan diluluskan di Parlimen. Tapi yang penting, tidak ada undang-undang yang akan dibentangkan selagi kerajaan tidak membuat keputusan. Dan apabila ketiga-tiga kerajaan dalam perkara yang cukup penting ini boleh melihat kepentingan rakyat dan kepentingan negara diutamakan, bagi saya ini adalah satu contoh terbaik di mana politik Malaysia ni boleh menjadi politik matang, iaitu perkara yang betul untuk negara dan rakyat tidak boleh dipolitikkan, perlu dilaksanakan, tak kisah kerajaan mana sekalipun. Yang mana yang tak betul wajib disanggah, tapi yang mana yang betul wajib diteruskan walaupun oleh kerajaan baru. Dan di sini saya perlu ucap tahniah dan tabik kepada ketiga-tiga kerajaan kerana perkara sepenting ini yang mematangkan dan melengkapkan keadilan sistem jenayah Malaysia telah dapat dilakukan. Saya cuma berharap bahawa pembentangan undang-undang itu juga dapat disegerakan selepas ianya diteliti dan didraft. Tapi kenapakah perkara ini penting? Sebelum ini, kalau mahkamah membuat perbicaraan dalam mana-mana kes yang mempunyai peruntukan hukuman mati mandatory, walaupun mereka membuat keputusan lepas dengar
perbicaraan berbulan-bulan. Selepas jatuh sabitan, mahkamah tidak ada kuasa nak memilih apakah hukuman yang sesuai. Tak ada ABC. Tak ada ABC. Sebab satu je ada, A. Ya. Mandatory kena hukum mati. Mati. Gantung sampai mati. So dari sudut keadilan, ia ni mencengkam mahkamah daripada mengguna pakai sifat budi bicara. Sekiranya orang yang didapati bersalah itu terlampau muda ataupun jenayah dilakukan walaupun contohnya mati, tapi terdapat perkara-perkara yang menyumbang kepadanya, tidak boleh diambil kira. Banyak faktor tidak boleh diambil kira. Kerana satu je pilihan, hukum gantung. Jadi dari sudut itu, apabila dibuang mandatory, tidak bermakna hukuman gantung tidak ada. Sebab kita kena faham, kadang-kadang dalam keadaan tertentu berlaku jenayah yang betul-betul kejam, yang tidak boleh difikirkan dilakukan oleh manusia. Dan hukum gantung pun tidak memadai untuk orang seperti itu. Pernah berlaku di India. Lebih kurang 8-10 tahun yang lalu, ada seorang perempuan telah dirogol beramai-ramai. Dan sehinggakan usus dia dikorek keluar dengan besi. Kejam. Tapi pada masa itu, India tidak mempunyai hukuman gantung. So, ramai turun ke jalan. Tuntut kerajaan untuk mengembalikan hukum gantung. Walaupun selepas itu kerajaan mewujudkan hukum gantung tersebut dengan memberi pilihan, maka sekarang ini di India pun mahkamah boleh menggunakan pakai hukum gantung bila perlu. Jadi rakyat kena faham. Ada pihak-pihak yang menuntut batalkan terus hukum gantung. Saya rasa itu tidak adil. Sebab mungkin akan wujud keadaan yang memerlukan hukum gantung. Contohnya, na'udzubillah, terorisme berlaku. Meletupnya satu tempat, mati 500 orang. Tak cukup kita nak gantung dia sekali sepatutnya. Takkan kita nak hantar dia cuma untuk penjara seumur hidup. Jadi inilah dia melengkapkan keadilan untuk pihak berkuasa menggunakan pakai hukuman-hukuman pilihan kepada hukuman gantung yang sebelum ini mandatory. Tapi pokoknya di sini perkara ini tidak akan berlaku sekiranya ketiga-tiga kerajaan tidak berusaha dengan gigih, dengan tekun untuk sampai ke tahap memuktamadkannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada of course Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob atas penyelesaian isu ini. Satu boleh buat, yang lain pun insya-Allah kita akan lihat kalau kita jujur dan ikhlas dalam urus tadbir negara. Sekian. Itu, nampak tak? Ramai rakyat Malaysia pening kepala dalam penggal ke-14, 3 kerajaan. Ada yang kata semua kerajaan tak boleh pakai. Hari ini saya pun baru tahu. Rupanya dalam kata kerajaan tak boleh pakai dalam penggal ke-14 ini, 3 kerajaan sekata, seiring, sejalan dalam pemansuhan hukuman mati mandatori. Jadi seperti mana Tuan Haji kata, saya pun fakta bukan auta. Kita kena mengucapkan syabas dan tahniah kepada Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Ismail Sabri Yaakob.